kita tunggu. Bukan kita tunggu. Tunggu orang masuk lah kejap. So hari ni second day kami live dekat IG dengan Facebook. Okay, so tajuk dia macam biasalah, Breaking the Ice. Okay, dalam pada kami Breaking the Ice kan, sebenarnya kami alas saja nak test-test, nak borak-borak. Wish, sana. Masuk. Apa? Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat masuk tu. Tak ada pagi mana nak dekat tengah hari juga tengah lah. hari tadi. Okay. So hari ni second day kami live di Facebook dengan IG. Okay. Tajuk tu tak sama, Breaking the Ice. Maksudnya kami masih lagi dalam fasa testing, fasa percubaan untuk live. Tapi dalam pada live tu kami akan share jugalah topik-topik yang menarik, yang bermanfaat. Okey, bolehlah siapa yang tengok tu boleh ajak orang dah masuk join sekali live ni. Sebab hari ni kita nak cakap pasal apa Okey. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Aisyah. Saya Nurul. Kami daripada tim Bosta HQ lah. Kenapa? Bahagian sales and marketing. Okey. Okay, pada anda semua yang macam apa orang kata baru tengok lah muka kami kan. Kami bolehlah kata nak baru, tak jugalah, nak dekat sebulan. Tapi kami kiranya semalam hari pertama lah kami cuba live. Hari ni hari kedua. Dan insyaAllah kami akan konsisten live ni sampai bulan depan lah. Kiranya akan sampai insyaAllah lah sampai bila-bila. Sampai bila-bila orang kata kami kan. akan live. Okey. So macam tadi Cik Nur cakap, saya pun sebenarnya kiranya bulan ni bulan first lah kami bekerja dekat sini. So sepanjang kami bekerja dekat sini sebenarnya banyak pengalaman lah yang kami dapat sepanjang dekat sini. So macam okey, sebelum ni macam tu biasa saya kenal Dr. Ju setakat kenal saja. Saya kenal betul-betul pun Dr. Ju tu apa kepakaran dia, apa sumbangan dia, setakat kenal saja Dr. Ju dekat habis. So bila saya dah masuk kerja dekat sini, okey, saya baru tahu sebenarnya kepakaran Dr. Ju dia membantu pesakit kencing manis untuk reverse penyakit dia, reverse kencing manis lah. Sebab ramai orang tak tahu sebenarnya kencing manis boleh di-reverse, boleh dirawat, boleh dipulihkan. Ya, betul. Selain tu DigiWellness yang bertempat di Segamat Johor, spesifiknya Labis lah kan, telah mula ditubuhkan pada tahun 2018 lagi. Kira kami dah nak masuk 3 tahun 3 tahun lah 3 tahun. Kami berkhidmat beroperasi di sini kan. Jadi macam kami fokus pada produk kami iaitu kopi Bosta Ketel Coffee. Tapi kalau macam di apa yang macam tertanya servis dekat DigiWellness, kami ada buat macam-macam lah. Antaranya kalau macam anda semua nak cuba berbekam, kami ada sediakanlah khidmat bekam kat bawah DigiWellness kat sini. So macam okey, macam sebelum ni to be honest lah, saya memang jenis
Lencan je makan je lah apa-apa yang saya rasa nak makan. Tapi bila saya dah kerja dekat sini, saya nampak sebenarnya macam contohlah gula. Macam semalam kami ada cakap yang gula tu sebenarnya toksik pada kita. Toksik pada dalaman kita lah. So sebenarnya bila saya tahu toksik tu sebenarnya bagi efek tak baik pada badan dalaman, saya cuba kurangkan untuk pengambilan sugar. So macam sekarang ni saya cuba on IF, tapi tak strict on IF lah, still ambil lagi gula, tapi pemakanan tu saya jagalah, cuba jaga. So alhamdulillah macam setakat ni dah turun 3 kilo. Okay. Nurul cakap. Sama lah macam saya kan, fikir okay, kita macam muda lagi kan, so kita boleh makan je apa-apa kan, macam makan fast food lah, makan apa yang sekarang kan macam banyak air boba, tea life apa semua tu kan. Termention pula. Air-air manis macam tu, apa, makan kek, makan orang kata istilah dia macam makan tak ingat dunia kan. So orang kata dulu macam saya lah, masa zaman-zaman sekolah menengah kan, saya fikir alah ni kalau makan ni bukannya ada apa pun, macam saya fikir macam dah tua nanti barulah nak jaga makan kan. Padahal sebenarnya kita daripada sekarang ni patutnya diterapkan lah dengan gaya pemakanan yang elok, yang sihat. Kita macam apa orang kata, saya masuk kerja sini dapat kesedaran lah, orang kata betapa pentingnya jaga pemakanan kita tu. Apa yang sumber-sumber yang masuk dalam badan kita tu kan. Bukannya boleh main apa orang kata, main sebat dia semua kan. Tak boleh sebenarnya. Apa orang kata, memanglah sekarang mungkin kita tak nampak kesannya. Mana tahu 2-3 tahun akan datang lagi, 5 tahun lagi ke, tiba-tiba cek kesihatan, apa kolesterol tinggi lah, apa muda-muda pun orang kata boleh ada juga kecil manis, darah tinggi tu. Tak semestinya nak tunggu tua kan. Jadi kita memang perlulah jaga kita punya kesihatan dari sekarang. Okay, macam yang sekarang lah ikut kajian, Malaysia merupakan antara negara di ranking pertama untuk penyakit kencing manis di Asia. So Malaysia tahu kedudukan dia yang pertama. So pada tahun 2016 Malaysia dah keluarkan kos perubatan sebanyak hampir 3 juta, betul? So macam tinggi jugalah kos perubatan yang Malaysia kerajaan keluarkan untuk penyakit sebab kencing manis. Bila once dah kena kencing manis, orang akan cakap bila dah dapat kencing manis, dia punya dos tu akan bertambah. Mula-mula makan pil, makan ubat. So tak lama lepas makan ubat tu bertambah-tambah ubat dia. Tak lama lepas tu kena pula cucuk insulin. Bila dah cucuk insulin, dos dia akan bertambah, tambah. Last kena dialisis. So selalu orang katalah bila dah kena dialisis tu memang orang kata harapan dah tak tinggi. Memang kebanyakan yang dah kena dialisis ni, dia macam harapan dia tak tinggi lah orang kata. Sebab mula-mula macam seminggu sekali, lepas tu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, makin lama makin kerap diorang kena dialisis. Sebab apa? Sebab diorang punya buah pinggang dah tak boleh nak berfungsi. So terpaksa gunakan rawatan dialisis. Itulah. Kami sebenarnya ada sharing yang khas lah kalau nak untuk hari ni. Tapi kami macam ni untuk santai dululah permulaan ni kan. Kami apa ni orang kata lebih kepada kesedaran lah, permulaan live ni kan. Kita bagi kesedaran lah pada kami sendiri, pada anda yang sedang menonton live kami ni. So, macam saya cakap lah tadi, sebelum ni macam tak titik beratkan sangat. Makanan tu lencan je, apa selagi boleh makan. Lepas tu bila dah kerja dekat sini, okay, saya nampak sebenarnya
apa efek gula dekat dalaman, apa efek pemakanan tu, tak jaga pemakanan tu pada dalaman, efek 4P yang semalam saya sebut tu, pemanas, pewarna, pengawet dengan perasa tu, apa efek pada organ dalaman kita. So macam saya rasa benda tu dah jadi macam sekena juga share dengan orang ramai supaya orang ramai sedar benda ni sebenarnya penting, kena ambil tahu. Memanglah kat luar tu dah bersepah dah makanan-makanan macam fast food sama ni kan. Tapi kita at least jaga. Nak makan boleh, tapi jagalah berpada. Janganlah nak makan setiap hari. Jangan ikut tekak je lah orang cakap. Mungkin kita macam boleh nak makan, cuma mungkin kita buat sebulan sekali ke 2 minggu sekali ke. Kalau macam hari-hari kita makan je fast food tu, ya Allah, dah lah makanan fast food, lepas tu bergoreng lagi, kata berminyak, berkalori. Lepas tu dengan rasanya lagi, garam dia, kita tak tahu dia letak MSG dia berapa banyak. Suria. Macam kenal je yang masuk tu. Kenal je. Makcik Aisyah ke? Okay, hari ni testing je lagi kan, hari kedua. Okay. So, apa kita nak cakap? Okay, tadi cakap pasal fast food. Fast food tadi banyak yang apa orang kata berlemak lah. Okay. So macam lemak ni rasa macam topik menarik juga untuk di-share. Sebab orang kata lemak bila makan benda berlemak ni, lemak dekat dalam badan akan bertambah lah, jadi berlemak-lemak. Orang apa macam sekarang kan ada lagu yang mak lemak-lemak tu, gitulah. Itulah tajuk kami hari ini. Kami akan kongsikan pada anda tentang lemak. Sebab macam kami sendiri pun orang kata bila dengar cakap pasal lemak kan, macam bagus ke lemak ni kan? Macam bukan ke kalau macam takutlah kalau makan lemak nanti makin gemuk ke, makin bertambah lemak dalam badan kan, lemak-lemak dekat perut tu apa semua kan. Rupanya lepas kita orang dah belajar, dah tahu, rupanya sebenarnya bukan semua lemak tu jahat. Kita ada juga kategori lemak baik. Orang kata macam yelah kita kan manusia, ada yang jahat, ada yang baik kan. Tapi yang kita kongsikan hari ni adalah lemak yang baik, lemak yang bagus untuk kita ambil dalam seharian, kehidupan kita seharian lah. So sebelum tu kita kena tahu juga lemak ni sebenarnya ada kategori-kategori dia. Macam cakap lah, setiap benda yang baik ada buruk dia. So setiap benda yang setiap lemak yang baik, setiap lemak yang buruk tu, orang duk cakap lemak tak baik tu, sebenarnya ada lemak yang baik. Cumanya kita tak terdedah dengan benda-benda macam tu. So apa tu lemak? Apa kategori lemak yang kita ada sebenarnya? Okey. Yang pertama sekali, okey kita cakap sekali random lah. Okey, lemak kita terbagi kepada dua. Lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, lemak tepu dia kan lemak tepu yang ada daripada haiwan, daripada telur, daripada kelapa, daripada butter. Okey, butter ni pun orang nak kena tahu. Sekejap lagi saya cerita butter tu yang macam mana, yang elok, yang tak elok diamalkan lah. Okey, yang kedua, lemak yang kedua, lemak tak tepu. Okey, lemak tak tepu ni pula orang kata dia terbahagi kepada dua lah. Mono unsaturated fat dengan polyunsaturated fat. Okey. Mic tak pakai, alamak. Pakai doktor. Tak dengar ke? Okey. Kita boleh Cik Nurul terangkan? Okey, macam tadi lemak terbagi kepada dua. Tepu dan juga tak tepu. Lepas tu tak tepu tu pula kita bahagi lagi pada dua, iaitu mono dan juga poli. Okey, apa beza mono unsaturated dengan polyunsaturated tu? Okey, yang pertama mono unsaturated fat tu dia kalau bentuk lemak dia tu kata ada satu ikatan sahaja. Contoh yang kita boleh dapat daripada mono unsaturated fat ni,
daripada minyak avocado, minyak buah-buah, kekacang-kekacang, macam tu. Kalau polyunsaturated fat pula, kita ada apa orang kata, bentuk dia tadi banyak ikatan. Tu beza dia, mono dengan poly. Kira mono tu satu, poly tu banyak. Macam tu. Jadi apa contoh makanan yang bagus lah dalam polyunsaturated fat ni, iaitu contohnya ikan, dan juga makanan yang ada omega 3 dan juga omega 6. Tapi kami akan kupas lah lagi apa yang bagusnya dalam polyunsaturated fat tu. Dia ada pecahan lagi bawah dia. Okey, macam tadi cakap, kita ada kalau unsaturated fat kita ada dua jenis, mono dengan poly. Okey, kalau untuk poly pula, polyunsaturated fat ni selalu terkandung dekat dalam ikan lah. Ada pada kebanyakan ikan memang ada polyunsaturated fat. Okey, tapi dia terbahagi pada dua, omega 3 dengan omega 6. Okey, apa tu omega 3, apa tu omega 6? Okey. Kalau omega 3 ni orang selalu cakap omega 3 ni yang baik, betul. Okey. Sebenarnya omega 3 memang yang paling baiklah sebab dia punya sifat dia anti radang. Untuk omega 6 pula dia radang. So dia akan punca radang lah pada dalaman. So kalau omega 3 ni pula macam omega 3 ni tadi anti radang, betul. Okey, apa yang kita makan, macam semalam saya cakap, apa yang kita makan dia akan menyebabkan radang, luka pada salur darah kita. So bila kita makan omega 3, dia anti radang, so dia akan mengurangkan risiko untuk menyebabkan salur darah kita terluka lah. Okey, apa yang selalu orang kata omega 3 ni ada dekat dalam ikan, tapi sebenarnya ada lagi dalam minyak-minyak tumbuhan lain. Contoh macam kita dekat Malaysia memang banyak dengan kelapa. Okey, yang paling utama sekali, minyak yang paling bagus sekali yang ada omega 3 ialah minyak kelapa. Okey, minyak kelapa ni paling tinggilah omega 3 dia dan paling tahan panas. So kiranya minyak kelapa ni yang paling baik lah. Sebab tu orang kata minyak kelapa ni mahal. Okey, yang kedua butter. Tapi butter tu pastikan butter yang pure lah. Seeloknya grass fed. Maksudnya daripada butter kan memang kita tahu daripada lemak haiwan. So make sure butter tu daripada lemak haiwan yang cuma makan rumput sahaja. So dia tak ada makan benda-benda yang tak elok lah. Benda tak elok pula maksudnya benda-benda macam yang tak sepatutnya lah. Selalu memang kita seeloknya ambil yang grass fed lah. Dia cuma makan rumput sahaja. So yang ketiga, minyak kelapa sawit. So macam kat Malaysia memang dah bersepah lah minyak kelapa sawit. So macam sebelum ni memang luar negara asyik cakap yang kelapa sawit ni tak elok. Macam sebelum ni kan pernah jadi isu pasal kata Malaysia ni punca menyebabkan pencemaran alam sekitar. Sebab apa? Sebab kita tebang pokok, lepas tu tanam dengan kelapa sawit. Memang masa tu famous luar negara ban minyak kelapa sawit. So memang diorang tak nak ambil minyak kelapa sawit ni. Sedangkan diorang tahu sebenarnya minyak kelapa sawit ni ada manfaat dia. So sebenarnya ada orang kata konspirasi lah. Itu kita cerita benda lain lah. Okey, sebenarnya minyak kelapa sawit ni ketiga paling baik lah. Okey, yang keempat minyak zaitun. Okey, Cik Nurul terangkan pasal omega 6 pula. Okey. Tadi Cik Aisyah dah terangkan pasal omega 3. Apakah sumber-sumber yang kita boleh dapatlah daripada omega 3. Okey, sekarang kita pergi kepada omega 6 lah. Omega 6 ni yang macam kita cakap tadi, dia bawah kategori polyunsaturated fat. Kan saya cakap tadi kan. Tapi yang mana kamu tu semua. Okey, tapi apakah sumber omega 6 ni? Adakah dia bagus ke tak bagus kalau kita ambil? Okey, dia sebenarnya
antara omega 3 dengan omega 6, kita perlu ambil banyakkan omega 3, apa yang macam sumber-sumber yang Cik Aisyah terangkan tadilah. Omega 6 ni kita tak sarankan ambil banyak sebab apa? Kalau macam omega 3, sifat dia adalah anti radang, tapi omega 6 ni sifat dia adalah dia menyebabkan radang. Bila radang banyak berlaku, maka penyumbatan dalam salur darah juga akan berlaku. Gitu. Salur darah jantung lah terutamanya kan. Okey, apakah sumber-sumber yang ada dalam minyak omega 6 ni? Okey, yang pertama adalah minyak sunflower, minyak bunga matahari. Ada satu kajian lah pada zaman dahulu, dia kata waktu tu dia cakap minyak matahari ni bagus. Tapi sedangkan minyak matahari ni dia ada omega 6, dia ada radang. Jadi kalau kita ambil radang, maknanya akan menyebabkan salur darah tersumbat kan. Jadi yang kiranya yang omega 6 ni kita perlu ambil sedikit lah. Macam tu. Kiranya omega 3 tu kena lagi tinggi daripada omega 6. Okey, itu yang pertama. Contoh minyak bunga matahari. Yang kedua adalah minyak soya. Yang ketiga minyak jagung. Dan juga yang keempat minyak canola. Minyak canola. Itu antara minyak-minyak yang ada tinggi omega 6. Jadi macam kita sekarang kan, orang kata kat Malaysia ni memang gunakan minyak sawit. Kiranya minyak sawit tu antara kategori minyak yang bagus lah, sebab dia ada dalam list susunan omega 3 yang terbaik juga. Kalau macam omega 3 tadi, kalau ikutkan yang paling bagus adalah minyak kelapa. Minyak kelapa minyak kelapa. minyak kelapa lah kan. Minyak kelapa lah. Minyak kelapa yang paling baik lah. Tapi dalam kategori minyak sawit tu pun orang kata termasuk juga kategori yang bagus dalam omega 3. Okey, ni tips senang lah untuk kita fikir, untuk kita tengok macam mana nak tahu minyak tu sebenarnya bagus ke tak. Kita tengok berapa lama proses untuk kita dapat minyak tu. Okey, kalau contoh macam minyak kelapa, kita tahu daripada isi kelapa tu, kalau contoh kita goreng kerisik tu saja dah boleh keluarkan minyak, betul? Okey, kalau contohlah minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari kan omega 6 kan. Minyak bunga matahari tu paling tak elok lah orang cakap. Okey, kita tengoklah daripada bunga matahari, kita ambil biji dia kan. Macam mana daripada biji tu kita nak hasilkan untuk dapatkan minyak? Tak ke proses dia tu panjang? Okey, proses yang panjang itulah sebenarnya makin panjang proses dia, makin tak elok lah dia punya kandungan dia tu. Sebab dia dah masukkan bahan kimia, dah masukkan bleachingnya lain untuk dapatkan proses akhir untuk dapatkan minyak tu. Macam tu. Ya, betul. Jadi macam apa yang kita orang share hari ni bukanlah apa kata lemak tu bukannya semua jahat. Kita kata apa tadi, macam okey, kami ulang semula lah. Kami ulang semula lah, di mana lemak ni terbahagi kepada dua, iaitu tepu, kalau bahasa Inggerisnya saturated fat, dan juga tak tepu, iaitu unsaturated fat. Okey, lemak terbagi kepada dua, lepas tu bawah yang tak tepu tu terbagi lagi kepada dua. Dua cabang lagi, iaitu mono unsaturated fat dan juga polyunsaturated fat. Okey, tapi kalau nak contoh macam kalau contoh nak ambil minyak omega 6 tu, make sure kena balance lah. Jangan omega 6 yang lebih, omega 3 kurang. So macam tu yang akan menyebabkan radang. Tapi seeloknya ambil lah minyak yang ada omega 3, dia kandungan omega 3 lebih lah. Macam sekarang kebanyakan kita memang akan ambil minyak kelapa sawit lah, betul? Okey. Kalau macam pada tuan-puan yang nak beli minyak kelapa sawit tu, baca dulu label kat situ. Apa yang tinggi, omega 3 ke omega 6. Tapi kebanyakannya omega 3 lah kan yang tinggi kan. Omega 3. Kecuali yang 4 minyak yang saya nyatakan yang tinggi omega 6 tu, minyak bunga matahari, minyak soya,
Minyak apa lagi? Minyak jagung Jagung dan dan juga minyak canola. canola. 4 minyak ni yang tinggi omega 6. Apa yang saya cakap tadi, kesan dia apa? Iaitu boleh menyebabkan radang dan juga penyumbatan pada salur darah kita. Okey, tu. Lagi satu omega 3 tadi, antara 4 minyak omega 3 tadi ada butter, betul. Okey, sekarang ni memang famous orang cakap pasal buttercup lah. Orang kata buttercup tu butter. Okey, sebenarnya tak. Buttercup tu sebenarnya margarine. Okey, margarine tu sebenarnya daripada trans fat. Okey. Trans fat tu Kita next next lah. Okey, untuk topik tentang trans fat tu kami akan kupas untuk next live lah. Live seterusnya lah. Okey, sebenarnya trans fat tu sebenarnya tak elok. Okey, sebab tu orang tengok buttercup murah. Kalau yang butter biasa tu, yang pure butter tu memang mahal. Sebab apa? Dia punya bahan dia tu, kandungan dia tu memang pure daripada lemak yang baik. Semacam margarine tu sebenarnya lemak yang diproses. Kira margarine tu orang kata salah satu lemak jahat lah. Mungkin macam kita kat Malaysia kan famous kan margarine, kita buat biskut lah, dia yang buat kek lah. Padahal yang sedap tu sebenarnya orang kata kandungan tu, ya Allah. Kalau kita tahu macam mungkin sekarang kita dah tahu kan, margarine tu salah satu lemak yang tak bagus, lemak jahat. Mungkin pada anda semua yang nak tahu lebih lanjut, kami akan buat sharing lah pada live akan datang tentang trans fat yang ada dalam margarine dan juga seumpamanya lah banyak lagi makanan-makanan trans fat yang ada. Cuma kita tak terdedah lah. Selalu kalau kita beli makanan, kita tengok dekat kandungan luar bungkusan tu selalu cakap trans fat, free trans fat lah, tak ada trans fat lah. Tu sebenarnya kita kena faham apa tu term trans fat. Okay. Betul. Jadi macam hari ni kita dapat input pasal lemak. Mungkin kita sekarang ni macam boleh dah lah kita tukar gaya pemakanan kita, cari makanan yang sihat. Untuk apa orang kata, memanglah macam ada setengah tu orang kata mungkin harga tu mahal, so belilah yang ni, yang murah kan. Tapi yang murah tu pula orang kata boleh pula jadi penyakit lain. Daripada kita macam dapat penyakit, baik kita ambil produk-produk yang berkualiti, yang sihat kan. Jadi pada anda yang sedang menonton live ni, marilah kita ubah pemakanan kita daripada sekarang sebelum terlambat. Sebab kita badan ni kita nak guna lama. Macam saya ni tak tahulah nak kata kategori muda ke tak. Tapi kira macam lama lagi lah nak guna kan. Kesihatan tu orang kata memang tak boleh nak dibeli. Kesihatan tu adalah satu mahal yang lah. Mahal dan juga berharga pada diri kita kan. Betul. Bila nanti kalau dah kena baru nak menyesal. Tu orang kata memang tak ada gunanya lah. Jadi kita daripada sekarang lah kita ubah. Kita dengar perkongsian macam perkongsian kami kan, live kan. Tak pun dengar daripada YouTube ke, baca-baca, buat kajian mana yang okey, mana tak okey. Sebab apa? Orang kata yelah, mungkin sebab kita betul sebenarnya yang tak bagus. Kita sebenarnya bila sekarang ni orang kata zaman gadget kan, zaman teknologi. Jadi semua dekat ujung jari je. Jadi kami orang kata inilah sampaikanlah pada anda semua kan, benda mana yang baik, mana yang tak baik, gitu. So cumanya mungkin bila dah makin kita makin ke depan ni, kita lagi seeloknya kita lebih terdedah lah dengan benda-benda yang bermanfaat, yang sebenarnya sebab benda ni kepentingan untuk kita jugalah. Sebab kesihatan macam tadi Cik Nurul cakap tu, kesihatan ni kita tak boleh nak beli. So macam kita pentingnya nak kena jaga, seeloknya jagalah. Sebab selagi ada kesempatan untuk jaga, kita jaga. Okey, sebelum kami berakhir, pada anda yang sedang menonton ni produk kan. Okey, mesti anda tertanya kan. Mesti anda tertanya kan, apa produk yang ada kat depan kami ni kan.
Okey. Kalau macam ni sebenarnya salah satu produk kami lah, bawa di Bosta. Juvenis, iaitu Bosta Keto Coffee. Okey. Balik. Kalau macam anda semua rasa nak tahu lebih lanjut, boleh WhatsApp kami di nombor yang tertera. Kami akan bantulah anda untuk tahu apa kopi ni, apa macam manfaat dia, siapa yang boleh minum, macam mana cara minum. Kami boleh bantu anda di WhatsApp lah. So macam tadi saya cakap tadi, minyak kelapa yang paling baik, betul? So dekat dalam Bosta ni, Ya, betul. kita ada kandungan minyak kelapa. So minyak kelapa ni lah sebenarnya banyak kebaikan. So next live kami akan sharekan lah kebaikan-kebaikan minyak kelapa yang ramai orang tak tahu. Sebab tu orang selalu cakap minyak kelapa ni mahal. Tapi diorang tak tahu, ramai yang tak tahu sebenarnya kebaikan minyak kelapa ni ada apa. Apa manfaat untuk dalaman kita. Macam kami share tadi, minyak kelapa kan antara salah satu sumber dalam ada khasiat omega 3 kan. Jadi dalam ni memang kandungannya salah satunya adalah minyak kelapa. Tapi dijadikan diganti dengan serbuk lah. Jadi kalau macam anda tertanya apakah dengan apa nak tahu lebih lanjut lah, boleh je WhatsApp kami akan balas dengan segera, insyaAllah. So ada Puan Rohani tanya berapa kali sehari boleh minum Bosta ni. Okey, Bosta ni kita boleh minum sehari 2 kali lah. Okey, maksimum 2 kali sehari. Tapi betul. untuk pertanyaan lanjut, puan boleh je WhatsApp tim kami. Tim kami akan reply lah untuk persoalan-persoalan puan. Apa-apa yang puan kami nak akan tanya. bagi tahu detail lah apa sebenarnya kopi Bosta ni kan. Jadi satu lagi pada anda lah yang kami nak promosikan lah, yang untuk kopi ni bulan ni kami ada buat harga promosi. Kalau macam beli satu ada diskaun RM7. Kalau beli sekali dua dapat diskaun RM14. Untuk harga nanti boleh PM lah pada WhatsApp kami. Nanti kami berdua lah yang akan jawab lah soalan-soalan yang anda tanya gitu. Okey, itu sajalah. Ada lagi? Okey, ada lagi. saya lupa nak maklum yang promosi ni akan berakhir sehingga 31 Mac. bulan. Jadi pada anda yang tak nak terlepas peluang kebaikan apa semua ni kan, boleh orang kata boleh segeralah. Stok pun terhad juga kat kami. Jadi kalau anda semua berminat nak tahu boleh PM. Dan juga kami akan beritahu dengan lebih lanjut lah harga sekali apa semua kan. Promosi ni lagi 5 hari je tau nak habis. Jadi orang kata boleh dapatkan sekarang lah. Gitu. Okey, itu sajalah setakat ni. Okey, nanti kami akan buat live lagi lah untuk share banyak lagi benda-benda yang bermanfaat. Okey. Pastikan anda semua menonton live kami yang akan datang, dan juga kami memang akan kupas lah topik-topik yang menarik lagi pada yang akan datang. InsyaAllah semuanya bermanfaat. Okey, sampai sini sajalah. Okey, saya Aisyah. Dan saya Nurul. Okey, maaf anda ada yang tersalah cakap sepanjang live kami ni. Kami mohon undur diri dulu. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dan semoga kita berjumpa lagi pada live akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.